Salam sejahtera kepada pengilir saya Dr. Akila, pengilaras Dr. Razali dan pensyarah-pensyarah. Nama saya Ting Jing Yi. Projek saya bertajuk Aktiviti Antimikrob Selulosa Bakteria daripada minuman manis komersial yang telah tamat tempoh. The project is under Dr. Akila, so tanpa melewatkan masa, saya akan bermula dengan pembentangan proposal saya. Pembentangan saya mengandungi beberapa bahagian yang dibahagikan kepada pengenalan, kenyataan masalah, objektif kajian, kajian literatur, kaedah kajian, kajian carta ahli kerja dan akhirnya jangkaan hasil kajian. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan apakah selulosa bakteria. Berdasarkan Lustri et al., selulosa bakteria adalah polisaccharide ekstrasel yang mengandungi monomer glukosa yang digabungkan oleh ikatan glikosidik beta-1,4. Ia dihasilkan daripada bakteria dan mempunyai ciri-ciri yang berkualiti seperti kekuatan tinggi, penularan tinggi, pegangan air yang tinggi, mudah dibentuk dan juga boleh diubah sesuai dengan pertambahan bahan kimia. Secara semula jadi, bakteria dapat mengeluarkan selulosa adalah untuk tujuan melindungi sekeliling bakteria sel. Excitobacteria xylinum adalah bakteria yang paling terkenal kerana dapat menghasilkan selulosa bakteria dengan hasilan yang tinggi, penularan tinggi dan sifat fizikal yang baik. Kenyataan masalah yang pertama untuk projek ini ialah menurut American Heart Association, permintaan terhadap minuman manis semakin menurun disebabkan kerana pengguna lebih memberi perhatian kepada kesihatan. Ini menyebabkan penjualan minuman manis semakin berkurang dan kebanyakan minuman manis disimpan di pasaran sehingga tamat tempoh. Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam mengatakan pada tahun 2019, Malaysia telah menjana 38,000 ton sisa sampah setiap hari dan antara 55% ialah sisa makanan. Masalah ini menjadi kritikal kerana sisa makanan masih bertambah tetapi tempat pelupusan sampah tidak mencukupi. Kenyataan masalah kedua ialah pembuangan minuman manis yang telah luput tarikh ataupun dihantar balik ke kilang pengeluaran. Selepas itu akan dirawat dengan pengurusan sisa buangan air. Ini menyebabkan pembaziran kerana minuman tersebut masih mempunyai glukosa ataupun kandungan gula yang tinggi dan boleh menjadikan sebagai sumber untuk menghasilkan selulosa bakteria. Dengan menggunakan minuman manis yang telah tamat tempoh, ini mudah didapati dan kos bahan mentah dapat dikurangkan. Kenyataan masalah ketiga ialah masalah pembuangan plastik merupakan satu pencemaran alam sekitar. Pembungkusan makanan pada masa ini banyak menggunakan plastik. Kebanyakan plastik yang berada di pasaran pada masa kini ramai mengasaskan daripada bahan petroleum. Ini mengambil masa beribu tahun untuk terurai. Secara tidak langsung, ini akan mengakibatkan pembaziran sumber alam seperti petroleum dan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan membahayakan hidupan lautan dan darat jika plastik dibuang di merata-rata tempat. Disebabkan selulosa bakteria mudah terbiodegrasi, dia berpotensi untuk menggantikan kegunaan plastik konvensional sebagai pembungkusan makanan yang mudah terbiodegradasi. Dalam kajian ini mempunyai dua hipotesis. Dalam fasa 1, saya akan menggunakan minuman manis yang telah melepasi luput tarikh untuk menghasilkan selulosa bakteria. Jadinya, hipotesis pertama ialah selulosa bakteria boleh dihasilkan daripada minuman manis
komersial yang telah tamat tempoh. Selepas itu, selepas mendapati selulosa bakteria, saya akan memasukkan selulosa dalam antimicrobe agent seperti asid benzoid dan kalium sorbate dan mengaji antimicrobe property terhadap patogenik bakteria. Hipotesis yang kedua ialah selulosa bakteria yang ditambah dengan bahan antimikrob mampu menghalang pertumbuhan mikroorganisma patogen. Persoalan penyelidikan dalam kajian ini ialah, bolehkah selulosa bakteria dihasilkan daripada minuman manis yang telah tamat tempoh? Adakah selulosa bakteria yang ditambahkan dengan agen antimikrob dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma patogen? Dan juga berapakah kepekatan agen antimikrob yang sesuai untuk menghalang pertumbuhan bakteria patogenik di dalam selulosa bakteria? Objektif ialah menghasilkan selulosa bakteria daripada minuman manis komersial yang telah tamat tempoh. Selain itu, menilai sifat antimikrob dalam selulosa bakteria yang ditambahkan dengan agen antimikrob. Saya telah membaca beberapa artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Antara satu artikel ialah daripada kajian Coursera dan mengatakan bakteria selulosa dapat dihasilkan daripada jus buah-buahan. Minuman jus buah-buahan berpotensi untuk menjadikan substrat dalam proses menghasilkan selulosa bakteria. Dalam kajian tersebut, jus tembikai dan orange mandarin telah digunakan sebagai sumber karbon dan berjaya menghasilkan selulosa dengan cara static dan dynamic cultivation. Dan resultnya show jus tembikai with yeast extract dapat menghasilkan highest yield berbanding dengan jus mandarin kerana mengandungi kandungan gula yang lebih banyak. Minuman manis yang tamat tempoh masih mengandungi kandungan gula yang tinggi. Secara semula jadi, ia boleh digunakan semula dalam proses fermentasi untuk menghasilkan selulosa bakteria. Ini merupakan cara yang kos rendah dan mampu mengurangkan pertambahan sisa buangan air. Selulosa adalah polimer yang mudah terbiodegradasi dan telah banyak diaplikasi dalam perkilangan sebagai bahan pembungkusan. Selulosa daripada bakteria mempunyai ciri yang sama dengan selulosa daripada tumbuh-tumbuhan. Dalam secara kimia, ia tidak mengandungi lignin, hemiselulose, dan pektin. Selulosa bakteria digabung oleh susunan struktur 3 dimensi dan menyebabkan dia mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi dan mudah dibentuk. Selulosa bakteria mempunyai struktur yang tertutup dan ruang kosong dan membolehkan dia memerangkap komponen lain. Menurut kepada kajian Jahan pada tahun 2020, dia menggunakan selulosa bakteria firm dan menjadikannya sebagai bahan pembungkusan antimikrob. Dalam kajian tersebut, selulosa bakteria direndam dalam lauric acid solution dan mampu menghalangkan bakteria gram-positif Bacillus species. Dalam hasilnya, boleh rujuk kepada diagram ini. Dia menggunakan diffusion method dan selulosa bakteria yang direndam dalam kepekatan 4% dalam masa 14 jam menunjukkan aktiviti antimikrob yang paling berkesan untuk menghalang pertumbuhan bakteria sebab dia show inhibition diameter yang lebih banyak. Selain daripada artikel itu, dalam kajian Zhu et al. Pada tahun 2010, agen antimikrob ditambah ke dalam tube selulosa bakteria dan digunakan sebagai pembungkusan sosis dan dapat memanjangkan jangka hayat sosis tersebut. Pertambahan nanopartikel perak ke dalam selulosa bakteria juga dikaji. Dia dapat menghalangkan bakteria gram positif dan negatif dan mempunyai sifat tegangan yang banyak
yang baik. Dalam kajian saya, asid benzoik dan kalium sorbate akan ditambah ke dalam selulosa bakteria untuk menjadikan dia sebagai pembungkusan aktif dengan ciri-ciri antimikrob. Bergerak kepada bahagian kaedah kajian. Dia dibahagikan kepada 4 bahagian. Fasa 1, penyediaan sampel. Fasa 2, penghasilan selulosa bakteria. Fasa 3, analisis mikrobiologi. Dan fasa 4, iaitu analisis dan pentafsiran data. Dalam fasa 1, minuman manis komersial yang mempunyai kandungan gula yang tinggi dan telah tamat tempoh akan digunakan dalam kajian ini sebagai sumber karbon untuk proses fermentasi Acidobacter gelianum bagi menghasilkan selulosa bakteria. Minuman itu boleh didapati daripada kedai runcit. Selepas itu, HS media akan disediakan dengan kandungan dalam slide ini. Kemudian, dia akan disterilkan dahulu dengan autoclave 121 suhu dan 12 minit. pH akan diadjustkan kepada pH 6 dengan menggunakan 1 mol NaOH. Selepas itu, Acidobacter akan diinokulasi dalam 20 ml HS medium yang telah disterilkan dan diculture secara statik selama 3 hari dalam suhu 30 Celsius. Dalam fasa 2, 10% inokulasi bakteria akan dipindahkan ke dalam minuman manis yang telah tamat tempoh untuk difermentasi selama 14 hari. Antara setiap hari, ujian percirian seperti pH, kandungan gula penurun, kandungan protein, berat basah dan berat kering selulosa bakteria akan dikaji. Ini adalah untuk mendapat hari yang optimum untuk menghasilkan selulosa bakteria. Selepas pembentukan selulosa bakteria, dia akan direndam dalam 1 mol NaOH selama 1 jam untuk menghilangkan sel-sel bakteria. Kemudiannya akan dibilas dengan air sulin beberapa kali dan dikeringkan pada suhu 80 Celsius selama 12 jam. Dalam ujian percirian, pH meter akan digunakan untuk mengukur pH nilai dalam sampel berikut setiap 2 hari dan data akan diambil 3 kali untuk mendapat puratanya. Untuk menguji kandungan gula dalam sampel, DNS method akan digunakan. Ia adalah metode untuk menguji kandungan gula penurun. 1 ml reagent DNS akan ditambah ke dalam sampel dan didekkan selama 15 minit. Kepekatan dibaca dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Data akan diambil 3 kali untuk mendapat purata. Kandungan protein akan diuji dengan kaedah Buffer. 0.1 ml sampel dan 0.1 ml buffer akan disediakan dalam tube dan bertambah dengan 3 ml reagent buffer, kemudian akan diukur dalam spektrofotometer pada 595 nanometer dan data juga akan diambil 3 kali. Last sekali, kapasiti pegangan air dalam selulosa bakteria akan dikaji. Berat basah akan diukur, iaitu berat yang dikeluarkan dalam sampel yang bercair, dan berat kering ialah berat selepas dikering pada suhu 80 Celsius selama 12 jam. So, berat akan ditimbang menggunakan mesin timbang dan formula dalam slide ini akan digunakan. Fasa 3 ialah analisis mikrobiologi. Selulosa bakteria kering akan digunting kepada kepingan kecil dan kepingan kecil akan direndam dalam agen antimikrob komersial seperti
asid benzoik dan kalium sorbet dengan kepekatan yang berbeza. 10 mikrogram, 20 mikrogram dan 30 mikrogram selama 1 jam. Bakteria patogen seperti E. coli, Salmonella dan Listeria monocytogenes yang telah ditumbuhkan dalam pinggan agar menggunakan teknik piring sebaran dan dierangkan pada suhu 37°C selama 24 jam. Petri dish akan dibahagikan kepada 5 bahagian seperti berikut dan mendapat zon inhibition, iaitu zon yang clear daripada bakteria-bakteria. Fasa 4 ialah analisis dan pentafsiran data. Analisis data akan dijalankan dengan menggunakan software Minitab untuk mentafsirkan data. Nilai data akan direkodkan dalam nilai purata dan sesihan piawai, iaitu standard deviation. ANOVA dan Dukan test akan diuji. Nilai perbezaan signifikan akan diambil. Ini adalah kajian carta alur kerja untuk projek saya. Untuk jangkaan hasil kajian. Dalam segi teori, minuman manis komersial yang tamat tempoh boleh dijadikan sumber karbon untuk Acidobacter menghasilkan selulosa bakteria. Dan selulosa bakteria mempunyai retention air yang tinggi. Oleh itu, mempunyai potensi untuk menyerap dan merangkap agen antimikrob yang ditambah padanya. Antimikrob komersial seperti asid benzoik dan kalium sorbet yang ditambah belum pernah dikaji sebelum ini. Dalam segi potensi penyelidikan, dalam kajian ini, selulosa berpotensi untuk dijadikan pembungkusan makanan dan sifat antimikrob boleh memanjangkan jangka hayat makanan. Selulosa bakteria boleh dikaji dengan lebih lanjut seperti ciri-ciri ataupun ditambah dengan bahan bioaktif yang lain. Selain daripada minuman manis komersial yang telah tamat tempoh, medium culture bakteria boleh diganti dengan bahan yang lebih murah. Sifat antimikrob juga boleh dikaji lebih lanjut pada masa hadapan. Dalam segi impak kepada masyarakat dan ekonomi dan negara, dengan menggunakan minuman manis komersial yang telah tamat tempoh untuk menghasilkan selulosa bakteria, ini dapat mengurangkan pembaziran dan perkilangan makanan. Selain itu, kajian ini juga merupakan suatu cara kos efektif untuk mendapat selulosa bakteria. Selulosa bakteria yang ditambah dengan agen antimikrob berpotensi untuk menjadikan pembungkusan makanan dan boleh mengurangkan kegunaan plastik yang boleh melibatkan kecemaran alam sekitar kerana plastik memerlukan masa yang panjang untuk biodegrade. Ini ialah carta grant aktiviti penyelidikan. Slide ini ialah jejak kekunci dan tarikh pencapaian. Last sekali reference. Sekian, terima kasih.